Selamat sejahtera, nama saya Eden Daniel Lewin dari kumpulan 7 dan hari ini saya dengan ahli kumpulan akan membuat perbentangan tentang Badan Pentadbiran Peringkat Persekutuan Eksekutif. Kuasa eksekutif dilaksanakan di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan di Malaysia. Peringkat-peringkat ini memastikan kuasa diagihkan dengan efisien dan memastikan negara berjalan lancar. Seterusnya, ini adalah organisasi yang terdapat di bawah bidang kuasa eksekutif, iaitu peringkat persekutuan di bawah yang di-Pertuan Agong dan seterusnya peringkat negeri di bawahnya Raja Sultan yang di-Pertuan Negeri. Jadi sekarang saya akan membentangkan kuasa eksekutif peringkat persekutuan. Dari sudut perlembagaan, kuasa eksekutif peringkat persekutuan adalah di tangan yang di-Pertuan Agong. Baginda merupakan ketua utama negara dan segala urusan kerajaan dijalankan atas nama Baginda. Dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif, YTPA perlu bertindak atas nasihat jemaah menteri yang dilantiknya atau nasihat seorang menteri yang diberikan kuasa oleh jemaah menteri. Selepas itu, jemaah menteri dilantik seperti berikut. YTPA melantik Perdana Menteri terlebih dahulu untuk mempengerusi jemaah menteri. Atas nasihat Perdana Menteri, YTPA melantik menteri-menteri. YTPA tidak mempunyai kuasa mutlak untuk bertindak sesuka hati. Kuasa eksekutif peringkat persekutuan seperti berikut: Jemaah Menteri Kabinet, Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Kementerian, Suruhjaya, Jabatan Badan Berkanun. Hanya ada seorang Perdana Menteri di Malaysia dan kini PM adalah Perdana Menteri. Kesembilan kita ialah Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Pada gambar kanan terdapat ketika PM kita sekarang diberi kepercayaan oleh Raja Malaysia dan dilantak sebagai Perdana Menteri ke-9 sepanjang Ogos 2021. Di peringkat persekutuan Malaysia, mereka mempunyai orang yang bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk menjalankan tugas yang akan membantu kerajaan persekutuan. Golongan ini biasanya Kabinet dan Menteri. Kabinet dibentuk oleh parti politik yang memperoleh majoriti kerusi parlimen. Setiap pilihan raya umum yang berlangsung setiap 4 tahun, parti politik yang berjaya dalam satu-satu pilihan raya yang memerintah negara kerana rakyat telah memberi mandat untuk memerintah. Kemudian yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri sebagai ahli parlimen PM. Contoh parti politik di Malaysia ialah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Setiap menteri bertanggungjawab ke atas kementerian mereka sendiri dan menjadi penanggung usul ataran undang-undang kerajaan. Mereka mesti berkesan dan cekap dalam industri mereka untuk memastikan melamat di kapcai. Peranan utama sebagai menteri di Malaysia adalah untuk menentukan dasar kerajaan dan memberi arahan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Mereka membuat keputusan yang penting kepada tindakan kerajaan. Jadi, bagaimana mereka melaksanakan ini? Setiap hari Rabu, ahli Kabinet akan mengajukan mesyuarat tertentu untuk tindakan kerajaan, rancangan dan perkara penting yang perlu ditangani. Mesyuarat seperti ini adalah sangat terpencil dan hanya terbuka kepada orang dalam Kabinet dan kerajaan sahaja. Mesyuarat itu akan direkodkan oleh Setiausaha Kabinet dan Ketua Setiausaha dan menyerahkannya kepada kerajaan. Satu dasar yang akan dilaksanakan oleh kementerian perlu dibentangkan di hadapan anggota Kabinet melalui kertas Kabinet oleh kementerian. Mengikut keperluan negara Malaysia, sesuatu kementerian boleh ditambah atau dikurang. Ketua Setiausaha adalah ketua pentadbir utama di sesebuah kementerian. Ketua Pentadbiran Utama adalah Ketua Setiausaha Negara yang dikenali sebagai Ketua Perkhidmatan Awam peringkat persekutuan. Mereka adalah penjabat awam.
Badan Eksekutif Pusat berpecah ke dua kategori. Kategori pertama ialah Barisan Menteri Kanan dan Timbalan Menteri. Barisan Menteri Kanan dan Timbalan Menteri adalah Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri, Menteri Pertahanan, Menteri Kerja Raya, Menteri Pendidikan. Selepas itu, kategori kedua ialah Senarai Menteri Penuh dan Timbalan Menteri, Menteri Kewangan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Kategori 2 juga mempunyai Senarai Menteri yang peringkat persekutuan, Menteri Pembangunan, Menteri Alam Sekitar, Menteri Sumber Manusia, Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri Wanita dan Keluarga, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesihatan, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Menteri Perpaduan Negara, dan Menteri Belia dan Sukan. Seterusnya adalah tentang Suruhanjaya Sementara. Suruhanjaya Sementara juga dinamakan dengan Suruhanjaya Khas. Suruhanjaya Khas ini bertujuan untuk membincang dan mengkaji masalah-masalah yang timbul serta mencari jalan penyelesaian ke atas masalah tersebut. Ahli-ahli Suruhanjaya ini terdiri daripada pengerusi dan 2 orang ahli lain. Antara Suruhanjaya Khas yang pernah diwujudkan ialah Suruhanjaya Gaji Aziz, Suruhanjaya Gaji Harun, Suruhanjaya Siasatan Diraja, dan juga Suruhanjaya Siasatan Awam. Tugas-tugas Suruhanjaya Khas ini termasuk menyiasat fungsi dan tanggungjawab PDRM dalam menguatkuasakan undang-undang negara, menyiasat keperluan sumber manusia PDRM, menyiasat etika kerja dan prosedur bagi kaki tangan PDRM, dan juga menyiasat isu-isu hak asasi manusia yang berkaitan dengan tugas-tugas PDRM. Seterusnya adalah tentang kuasa eksekutif peringkat negeri. Kuasa eksekutif peringkat negeri mengandungi 5 kuasa berlainan yang tersenarai daripada kuasa yang tertinggi, iaitu Raja atau Sultan yang di-Pertuan Agong. Seterusnya ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Dewan Undangan Negeri, Kerajaan Tempatan, dan di bawah sekali ialah bahagian atau daerah atau mukim atau jajahan atau kampung. Suruhanjaya memastikan jentera pentadbiran kerajaan berjalan lancar dan sistematik. Kerajaan membentuk 2 Suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Tetap dan Suruhanjaya Sementara. Suruhanjaya memastikan tugas pentadbiran dijalankan dengan bijak, adil dan cekap untuk membentuk negara yang aman dan harmoni. Suruhanjaya bebas dan tiada campur tangan daripada pihak-pihak tertentu dan ahli-ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sesebuah Suruhanjaya mestilah bersifat adil dan berkecuali. Sesebuah Suruhanjaya bebas daripada pengaruh politik kerana semua anggotanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas budi bicara baginda selepas menimbangkan nasihat Perdana Menteri
Dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, hanya penjawat awam, hakim dan golongan profesional boleh menganggotainya. Anggota Suruhanjaya hanya boleh dipecat melalui tribunal yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut syor tribunal dan syor tribunal adalah muktamad. Sarahan semua anggota Suruhanjaya ditetapkan oleh Parlimen dan ditanggung oleh kumpulan wang persekutuan yang disatukan. Dan Eksekutif Pusat. Fangis Surat Perkhidmatan Awam Malaysia di bawah Perkara 144. Perlembagaan Persekutuan Fangis. Suruhanjaya adalah meliputi perkara berikut: 1. Melantik dan mengesahkan dalam perkhidmatan dan kemasukan ke dalam jawatan berpenjang. Fangis Suruhanjaya Pilihan Raya ialah membuat kerjaan dan mengumpul maklumat mengenai kawasan baru yang membolehkan kerjaan dapat dilakukan ke atas pengundi untuk mengundi di kawasan pengundian yang ditetapkan mempromosikan kepentingan mengundi dan menguruskan semakan draft Parlimen dengan memandang nama-nama orang yang telah menigudunai atau didapat tidak layak mengundi. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan bertindak sebagai pihak berkuasa melantik dalam perkhidmatan pelajar dengan menjalankan tugasan menjikut perkara 144 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pasukan Polis atau SPP merupakan sebuah suruhanjaya di bawah Parlimen dan juga berkenaan pelantikan, pengesahan, kemasukan ke dalam pejawatan tetap atau pejawatan berpenjang. Majlis Angkatan Tentera Malaysia adalah sebuah badan ketenteraan yang ditubuhkan di bawah Perkara 137 Perlembagaan Malaysia dan merupakan badan berperlembagaan yang bertanggungjawab di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi bagi pemerintahan terhadap dan pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia. Kuasa eksekutif negeri akan dijalankan oleh Raja Sultan yang di-Pertuan Negeri. Selain itu, Raja akan menjalankan tugas seperti melatih Menteri Besar setuju atau tidak mempersetujui permintaan perubahan Dewan Undangan Negeri dan memperkenalkan pelantikan ahli-ahli Majlis Mensyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat Menteri Besar. Seterusnya, Raja Sultan yang di-Pertuan Negeri perlu melatih Exco dan Menteri Besar untuk mengetahui Majlis Mensyuarat Kerajaan Negeri. Peranan Exco ialah menyamai Kabinet. 3 anggota Perkhidmatan Awam akan menjadi Exco seperti Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang dan Pengawal Kewangan Negeri. Pelantikan Menteri Negeri. Kedua menteri boleh dilantik atau
diberhentikan oleh Raja Sultan yang di-kedua, negeri setelah mendapat kepercayaan sebilangkan besar adun. Bidang kuasa kerajaan negeri, agama, pendirian, pendidikan, perhutanan, pentadbiran tanah serta air. Kerajaan tempatan, wajib dengan terwadah akad kerajaan tempatan yang diluluskan oleh Parlimen. Kerajaan tempatan dan dasar tersentralisasi kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa tertentu dalam mentadbir dan menguruskan hak ehwal negeri masing-masing. Kerajaan tempatan berfungsi untuk mengawal pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasan pentadbiran masing-masing dan memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk menyertai bahagian yang menguruskan hal ehwal dan pentadbiran kawasan mereka. Di samping itu, kerajaan tempatan akan meningkatkan kualiti hidup penduduk. Kuasa kerajaan tempatan ialah menguatkuasakan undang-undang kerja, menggunakan cukai, sewa, bayaran perkhidmatan yang digunakan oleh penduduk tempatan. Ini digunakan bagi menampung pembiayaan pengurusan badan ini. Terdapat 3 jenis kerajaan tempatan, iaitu Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Dewan Bandaraya ialah pusat pentadbiran sesebuah negeri yang telah memenuhi kriterianya dengan pusat perdagangan, kebudayaan dan pendidikan yang tinggi, infrastrukturnya yang moden, dan hasil pendapatan tahunan melebihi 20 juta dan penduduknya lebih 1 juta orang. Mempunyai pusat pengajian tinggi. Majlis Pembandaran ialah pusat pentadbiran sesebuah daerah yang mempunyai pusat perniagaan yang tinggi, mempunyai pusat pentadbiran yang susun dan teratur. Hasil pendapatan tahunan melebihi 5 juta dan melebihi 1 juta penduduk. Kehendak penduduk lebih tertumpu kepada perkhidmatan bandaran berbanding dengan projek-projek prasarana. Majlis Daerah ialah sebuah pekan yang biasanya terletak di luar bandar dan infrastrukturnya agak baik. Pekan yang menjadi pusat perniagaan dan pentadbiran kecil. Hasil pendapatan tahunan kurang daripada 5 juta setahun dan jumlah penduduk tidak lebih dari 10,000 orang. Dasar-dasar dan merancang, mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan tugas-tugas yang diletakkan di bawah portfolio kementerian berkenaan. Tugas-tugas dan tanggungjawab kementerian kemudiannya disalurkan kepada beberapa buah jabatan dan perbadanan awam yang ditubuhkan di bawah kementerian-kementerian tersebut. Jabatan merupakan agensi pentadbiran kerajaan yang berperanan melaksanakan perkara-perkara dan dasar-dasar seperti yang ditetapkan oleh kerajaan melalui kementerian masing-masing. Jabatan diketuai oleh ketua jabatan yang dipanggil ketua pengarah. Perbadanan awam ditubuhkan untuk membantu kelancaran pentadbiran kerajaan dengan memberikan sedikit kuasa ke atas beberapa perkara. Terdapat ada 2 jenis perbadanan awam, iaitu yang pertama ialah badan berkanun, ialah lembaga hasil dalam negeri LHDN, dan kedua ialah badan tidak berkanun, yang itu ialah Sistem Penerbangan Malaysia Berhad MAS. Badan-badan memainkan peranan penting selepas kementerian dan perkhidmatan awam. Hal ini kerana kebanyakan badan berkanun diletakkan di bawah sesuatu kementerian. Contoh ialah Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Lembaga Getah Malaysia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan sebagainya. Ini boleh lihat cat ini.